Bahagian B, ubahan dan juga matriks. Soalan yang pertama berkaitan dengan ubahan. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q dan secara songsang dengan kuasa 3R. Kalau langsung di atas, songsang di bawah. P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q dan secara songsang dengan kuasa 3R. Okey, kita dapat macam ni. Dia bagi P, Q, R, dia minta kita cari nilai P kalau Q sama dengan 3, R sama dengan 4. First, kita buat persamaan dahulu. P sama dengan K, Q kuasa 2 per R kuasa 3. Masukkan nilai P, 20 per 27 sama dengan K. Kita cari nilai K. Q kuasa 2, 2 kuasa 2 bahagi dengan R 3 kuasa 3. Awak kira nanti K bersamaan dengan 20 per 27. Okey. Darab. Darab dengan 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. Bahagi dengan 4. 2 kuasa 2 tu 4 lah. Okey. So, awak akan dapat K sama dengan 5. Dia sama. Bawa ke sebelah yang ini jadi darab. Bawa ke sebelah yang ini jadi bahagi. Okey. Macam mana pun awak akan dapat K sama dengan 5. Awak tulislah dia punya persamaan. P sama dengan 5Q kuasa 2 per R kuasa 3. Dan nak cari P, awak masukkan saja nilai Q dan juga R. So, P sama dengan 5Q 3 kuasa 2 R 4 kuasa 3. Maka P awak akan dapat berapa? 3 kuasa 2, 9 darab dengan 5 bahagi dengan 4 kuasa 3. So, kita akan dapat 45 per 64 sama dengan 45 per 64. Okey, selesai. Next. Diberi matriks Q sama dengan ni. Okey, nyatakan peringkat matriks. Peringkat matriks awak tengok berapa kali baris darab dengan berapa lajur. Ini ada 1, 2, 3. So, maksudnya peringkat matriks adalah 3 darab dengan 1, 2. 3 darab 2. Next, soalan. Unsur baris ketiga dan lajur pertama. Baris ketiga 1, 2, 3. So, yang ini. Ini adalah baris yang ketiga. Lajur yang pertama. Okey, lajur yang pertama yang ini. Yang mana jawapan awak? 8. Okey, so kat sini jawapan dia 8. Next. Hitung nilai Q21 dan Q12. Ingat, nombor yang pertama adalah baris. Nombor yang kedua adalah lajur. Q21. Q2 baris kedua lajur pertama. Okey. Negatif 12. Q12 bermaksud baris yang pertama lajur yang kedua 6. So, maksudnya negatif 12 tambah 6 sama dengan negatif 6. Selesai. Next, soalan yang seterusnya. Diberi R berubah secara songsang dengan kuasa 2T. Benda ni simple je. R berubah secara songsang maksudnya di bawah. Okey. Secara songsang dengan kuasa 2T. T kuasa 2. First kali apa yang awak perlu buat untuk ungkapkan ni, awak cari K. R sama dengan K per T kuasa 2. Masukkan nilai R, masukkan nilai T. R awak 0.5 sama dengan K T 13 kuasa 2. Nak bawa ke sebelah, tinggalkan K sorang-sorang. Yang ini bawa ke atas jadi darab. So, K awak akan bersamaan dengan 0.5 darab dengan 13 kuasa 2. So, dekat sini awak akan dapat 84.5. 84.5. Bila kita nak ungkapkan, awak salin balik masukkan nilai K.
R sama dengan 84.5 per T kuasa 2. Okey, ini ungkapkan. Jawab soalan yang A. So, ini untuk yang A. Kemudian hitung. Okey, hitung nilai T apabila R sama dengan 3.38. Soalan ungkapan, kalau yang first awak dah salah, next soalan awak boleh jadi salah juga. Okey, hati-hati. Next, yang B. Okey, kita nak hitung nilai T apabila R sama dengan 3.38. Masukkan sahaja nilai. Okey, R kita dalam persamaan tadi, R adalah 3.38 sama dengan 84.5 per T kuasa 2. Okey, switch tempat. T ni kat bawah. Kalau kita nak cari T, jangan letak T kat bawah. Itu 1 per T kuasa 2 jadinya. Okey, awak kita bawa benda ni ke atas, kita bawa ni ke sebelah bawah. Maka kita akan dapat T kuasa 2 sama dengan 84.5 bahagi 3.38. Bahagi 3.38. 8 Okey. Dan kita akan dapat 25. Jadi F pula. Maka kita punya T ni, T kuasa 2 sama dengan 25. Macam mana nak hilangkan kuasa 2? Kita guna punca kuasa 2. So, T sama dengan punca kuasa 2, 25. Maka T kita akan dapat 5. So, ini jawapan dia. Okey, ini jawapan yang pertama. Next. Soalan, hitung nilai R apabila T 10. Sama juga, kita masukkan dalam persamaan. Ini untuk yang C ya. Okey, kita masukkan dalam persamaan tadi yang sama. R kita nak cari apabila T sama dengan 10. Ini agak senang. 84.5 bahagi dengan 10 kuasa 2. Jangan lupa 10 kuasa 2 bermaksud 84.5 bahagi dengan 10 kuasa 2. So, kita akan dapat 0.845. 0.845. Okey, selesai. Ini jawapan yang ketiga. Okey, next. Soalan nombor 4 ni pun ubahan juga. Ubahan. Yang A dulu, kita nak ungkapkan. Cara nak ungkapkan sama je. Kita cari nilai K dahulu, kemudian masukkan nilai K. Diberi M berubah secara songsang. Kalau songsang di bawah dengan punca kuasa 2N. Punca kuasa 2N. Macam ni. So, M sama dengan K per punca kuasa 2N. Masukkan nilai untuk cari nilai K. M dibagi 3. K per punca kuasa 2N. N kita 36. Nak cari nilai K, kita kena bawa ni ke atas. Sebab ni kat bawah. Bawa ke atas. So, kita akan dapat K sama dengan 3 darab punca kuasa 36. Samalah juga dengan 3 darab 6. Sebab punca kuasa 2, 36, 6. Darabkan dengan 3. Maka kita akan dapat K adalah 18. Dan kita nak ungkapkan dalam sebutan N. Okey, ungkapkan M dalam sebutan M. Salin balik, masukkan nilai K. Bermaksud M sama dengan 18 per punca kuasa N. Okey, ini jawapan kita yang pertama. Next. Yang kedua, dia minta kita hitung. Okey, hitung nilai M. Hitung nilai N apabila M sama dengan 2. Masukkan je dalam persamaan. So, N kita tak tahu. M sama dengan 2. Sama dengan 18 per punca kuasa 2 N. Macam mana nak cari N? Kita bawa dia dekat atas. Ini bawa ni atas. Yang ini bawa turun bawah. Kita boleh switch tempat. Yang di atas, kalau kita nak cross sama dengan ni, atas jadi bawah, bawah jadi atas. So, maka kita akan ada punca kuasa 2 N sama dengan 18 per 2. So, kita akan dapat punca kuasa 2 N sama dengan 9. Macam mana nak hilangkan punca? Kita guna kuasa
kuasa 2. Macam mana nak hilangkan kuasa? Kita guna punca. Terbalik So, maka kat sini N sama dengan 9 kuasa 2 sama dengan 81. Okey, selesai. Ini jawapan untuk yang kedua, yang B. Ini jawapan B. Next, kita tengok yang C pula. Okey. Yang C dia nak kita hitung nilai M apabila N sama dengan 2, 2, 5. Sama, masukkan sahaja dalam persamaan. M sama dengan 18 bahagi dengan punca kuasa 2, 2, 2, 5. Tekan kalkulator je terus boleh dapat jawapan lah. Okey. Sebab punca kuasa 2, 2, 2, 5 ni bersamaan dengan 15. So, 18 bahagi dengan 15. So, kita akan dapat 6/5. Kalau ada yang tulis jawapan 1/2 pun, okey, cikgu terima. Okey. Next, itu jawapan yang C. Jawapan C. Kemudian, soalan yang ini. Soalan yang ini dibagi matriks J, K dan apabila J tambah dengan K, kita akan dapat matriks yang ini. Dia minta kita cari X, Y dan Z. Cara dia mudah saja. Kita ambil satu persatu dulu. Contoh kita ambil yang ini. Pastikan kita ambil tempat yang sama J tambah dengan K sama dengan yang ini. Tengok tempat dia. Cikgu malas tulis balik. Pastikan tempat dia sama Operasi dia adalah tambah. Maka kita dapat 6X tolak 1 tambah X sama dengan 4. 6X tambah dengan X, kita akan dapat 7. 7X tolak 1 sama dengan 4. 7X sama dengan 4 tambah 1. Kita bawa ni ke sebelah So, kita akan dapat 7X sama dengan 5. So, X sama dengan 5/7. Selesai yang pertama. Kemudian kita ambil yang kedua pula. Kita nak ambil Y pula. Kita ambil Y yang ini. Tambah dengan yang ini. Sama dengan yang ini. So, Y tambah Y pula 9. 9 tambah Y tambah negatif 2Y sama dengan 3. Y tambah negatif 2Y, kita akan dapat negatif Y sahaja. 9 ni positif. Bawa ke sebelah jadi negatif. So, kita akan dapat 3 tolak 9. Negatif Y sama dengan negatif 6. Maka Y sama dengan 6. Selesai yang kedua. Next. Kita nak cari Z pula. Z ada kat mana? Okay, Z ada kat sini. Y tambah dengan 2X sama dengan Z. So, Y tambah dengan 2X sama dengan Z. Y kita berapa? 6. Tambah dengan 2 kurungan 5/7 sama dengan Z. Okey, awak kira je macam biasa. Kira je macam biasa. 2 darab 5/7. 6. Okey, so kita akan dapat 5/52. Baik. Kita akan dapat 52.7. So, Z sama dengan 52/7. Biar betul. Betul lah ni. Ataupun nombor bercampur. Nombor bercampur dia berapa 7 berapa entah. Cuba tengok. Nak tulis macam ni boleh. Nak tulis nombor bercampur pun boleh. Okey. Selesai soalan nombor 5. Kemudian kita tengok soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 dia bagi isi padu V sebuah kon berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejari dan tinggi kon. So, awak boleh tulis V berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejari. So, J kuasa 2 dan tinggi kon T. So, V sama dengan K J kuasa 2 T. Okey. Next, dia bagi tahu nyatakan perubahan pada isi padu kon jika tinggi kon berkurang separuh. So, maksudnya isi padu pun berkurang dalam separuh lah.
Ataupun berkurang saja pun boleh. Okey, berkurang separuh. Jika isi padukun sama dengan 770, apabila J sama dengan 7, T 15, tulis hubungan dalam bentuk persamaan. Kalau hubungan dalam bentuk persamaan, awak kena cari nilai K. Macam mana nak cari nilai K? Masukkan sahaja dia punya nilai yang diberi tu. V 770 sama dengan K awak, J 7 kuasa 2, T 15. So, nanti awak akan dapat K sama dengan 770 bahagi. Ni bawa ke sebelah semua. K 7 kuasa 2 darab dengan 15. Ni 15 15. Awak akan dapat 15 770 answer. Okey, awak akan dapat K awak 22 per 21. Okey, 22 per 21. Kemudian nak ungkapkan, masukkan saja dalam persamaan. So, V sama dengan 22 per 21 J kuasa 2 T. J kuasa 2 T. Next. Ni yang B Okey, ni awak punya B. Dan ini jawapan awak. Next, hitung nilai J apabila V sama dengan 264 dan T 28. Cara dia adalah masukkan saja dalam persamaan. Dia bagi V 264 sama dengan 22 per 21. Kita ada J kuasa 2. J kuasa 2 dan T kita 28. Macam mana nak cari J? Kita selesaikan. Okey, awak just boleh first. Yang pertama, awak boleh terus 22 per 21 ni. Awak darabkan dulu dengan 28. Awak dapat 88.3. Okey. Dia berdarab dengan J kuasa 2. So, nak cari J kuasa 2, awak bawa dia ke sebelah. Sekejap 2. Awak dapat macam ni. 264. Dia ada cara lain. Dia akan dapat 264 sama dengan 88 per 3 J kuasa 2. Okey. Nak cari J kuasa 2, kita kena tinggalkan J sorang-sorang. Ini hubungan dia darab, bawa ke sebelah jadi bahagi. So, awak punya J kuasa 2 sama dengan 264 bahagi dengan 88.3 tadi. So, awak akan dapat J kuasa 2 sama dengan 9. So, J sama dengan punca kuasa 2, 9. So, J sama dengan 3. Macam tu. Ada cara lain. Ada cara lain yang boleh awak buat. Antaranya adalah, awak boleh je, cikgu saya nak darabkan ini dulu ke atas. Boleh ke cikgu? Boleh. So, awak akan dapat 264 darab dengan 21. Kemudian, awak ambil 22 dengan 28 ni, darabkan bahagi dengan yang sebelah sana. Pun sama juga, awak tetap akan dapat benda yang sama. Bahagi dengan 22 darab dengan 28. So, awak tetap akan dapat 9. Yang penting, kalau nak cross, tengok hubungan dia apa. Kalau darab jadi bahagi, kalau bahagi jadi darab, kalau tambah jadi tolak, kalau tolak jadi tambah. Okey. Selesai. Dan ini soalan yang terakhir lah dalam ujian ni. Okey, nampak macam panjang, tapi sebenarnya cara penyelesaiannya sangat-sangat pendek. Di sini diberi tempoh masa T, okey, berubah secara songsang dengan kuasa 2 bilangan pekerja. Maksudnya 1 per N kuasa 2. So, T kita sama dengan K per N kuasa 2. Dan dia minta kita cari nilai P. First kali, sama macam biasa, kita cari nilai K dulu. Masukkan yang ada dulu. Kita masukkan nilai yang atas ni dulu. So, T kita 12. T kita 12 sama dengan K per N kita 2 kuasa 2. Nak tinggalkan K sorang-sorang, bawa ni ke atas jadi darab.
Maka kita punya K sama dengan 12 darab dengan 2 kuasa 2. 12 darab 4 lah. So, maka kita akan dapat 48. 12 darab 48. Okey, K kita 48. Persamaan kita akan jadi T sama dengan 48 bahagi N kuasa 2. So, sekarang ni dia dah bagi bilangan pekerja 4. So, masa berapa? Masa berapa? Masukkan sajalah. So, maksudnya kat sini kita punya P sama dengan T. Nampak? Period of time sama dengan P. So, P kita sama dengan 48 bahagi dengan N kuasa 2. 4 kuasa 2. Maka P sama dengan 4 kuasa 2, 16 So, 48 bahagi dengan 16. So, jawapan dia 3 jam. Logik kan? Kalau 2 orang, 12 jam. Kalau 4 orang, tinggal 3 jam je lah. Tak adalah lama sangat ramai orang kan yang buat kerja. Betul tak? Okey, sampai sini dulu. Selesai. Harap membantu. Okey, Assalamualaikum.